Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar tentang subjek asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak tentang topik kita perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang bakal dikongsikan? Dipersilakan. Okey, baik, terima kasih Syafiqah. Baik murid-murid, kita teruskan perjuangan kita pada hari ini dengan menjawab pula soalan bahagian B. Okey, baik, soalan bahagian B ini ialah soalan kebat ataupun soalan kemahiran berfikir aras tinggi di mana cuma ada 4 soalan sahaja, tak banyak. Tapi satu soalan itu dipecahkan kepada beberapa bahagian. Nasihat cikgu ialah kamu baca dulu keseluruhan soalan barulah kamu boleh menjawab. Kenapa? Sebab biasanya soalan bahagian B itu dia berkait dengan soalan A. Soalan bahagian C dia akan berkait pula dengan soalan B. Jadi tolong baca dulu keseluruhan soalan barulah boleh mula menjawab. Okey, jom kita jawab soalan bahagian B yang pertama. Okey, baik. Anda akan menjalankan aktiviti awal matematik bersama kanak-kanak. Okey, nyatakan 3 kepentingan aktiviti awal matematik terhadap perkembangan kanak-kanak. Okey, siapa nak tolong jawab? Siapa nak jawab? Okey, Alisha. Pertama, meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Kedua, meningkatkan perasaan ingin tahu dan suka meneroka. Ketiga, memberikan peluang mengembang kemahiran mengelas, membanding, membilang dan operasi nombor. Okey, Alisa, soalan yang B pula. Okey, lengkapkan rancangan pelaksanaan aktiviti RPA di bawah ini. Silakan. Tajuk aktiviti, menjalankan aktiviti awal matematik menggunakan janji deng. Objektif pembelajaran yang pertama, mempelajari nombor yang terdapat pada jam. Kedua, mengenal pasti konsep masa siang dan malam. Okey, baik. Seterusnya, kamu kena lengkapkan langkah-langkah pelaksanaan aktiviti. Baik, murid-murid, cikgu nak bagi tahu kepada kamu, apabila kamu hendak menjalankan aktiviti bersama dengan kanak-kanak, kamu wajib mengisi borang RPA. Baik, apa ni dia terbahagi kepada 3 tau. Yang pertama, kamu mesti menyediakan bahan amali kamu dulu. Contohnya macam soalan ini, kamu sediakan bahan amali apa? Kamu sediakan jam dinding. Okey, kemudian yang kedua, kamu perlu mengisi borang RPA kamu. Okey, selesai saja mengisi borang RPA kamu, barulah kamu boleh menjalankan aktiviti bersama dengan kanak-kanak tersebut. Okey, untuk menulis langkah-langkah pelaksanaan ini, terdapat 3 perkara yang mesti kamu ingat. Yang pertama ialah langkah-langkah ini mestilah kamu tulis mengikut urutan yang betul. Cikgu tahu kamu ingat semua langkah-langkah itu, tapi kamu juga kena ingat bahawa kamu wajib menulis dalam urutan yang betul. Salah urutan bermaksud tak ada markah untuk kamu. Dan yang kedua, pastikan kamu menggunakan kata kerja di awal ayat. Okey, menyediakan bahan, memberi salam, menerangkan aktiviti, memperkenalkan, memberikan pujian, mengemaskan, semuanya menggunakan kata kerja. Okey, biasakan diri kamu menggunakan kata kerja. Dan yang terakhir sekali, okey, pastikan kamu menulis langkah-langkah pelaksanaan ini sekurang-kurangnya 5 langkah. Lebih tak apa, kurang jangan. Ingat, lebih tak apa, kurang jangan. Sebab ia akan mempengaruhi markah kamu nanti. Okey, baik, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, kesan pandemik COVID-19, kanak-kanak tidak digalakkan mengadakan lawatan ke tempat yang sesak seperti ke zoo untuk mempelajari dunia haiwan. Okey, oleh itu sebagai pengusaha taska, anda bercadang untuk menghasilkan bahan bantu yang sesuai bagi aktiviti pemikiran logik untuk kanak-kanak mengenal haiwan. Okey, mungkin sekarang ni dah terbukalah. Okey, mungkin pihak Taska, pihak Tadika dah berani bawa kanak-kanak pergi ke lawatan. Tapi kalau ada yang masih lagi tak berani, jadi apakah bahan bantu yang boleh kita gunakan supaya kanak-kanak ini masih lagi boleh mengenal haiwan? Okey, soalan yang ni siapa nak tolong cikgu jawab ya? Baik, siapa? Semua Siapa? senyum ni. Siapa nak jawab? Siapa ya? Soalan yang boleh angkat nombor 2 tangan. ni? Alia kan? okey. Rasa Silakan. Alia betul lah. Okey, Alia, cadangkan 2 bahan bantu Alia. 1. Kiparan hidup haiwan. 2. Struktur haiwan. Okey, baik.
Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan B. Berdasarkan jawapan anda di 2A. Nampak tak? Dia berkait tadi kan? Itu sebab cikgu kata kamu kena baca dulu keseluruhan soalan. Baik, sebelum tu cikgu nak beritahu, apabila dia minta cadangkan 2 bahan bantu, pastikan kamu memberikan bahan bantu yang pernah kamu hasilkan di bengkel kamu. Okey, yang pernah kamu ada pengalaman menghasilkannya. Jangan suka-suka je letak kat sini. Okey, jangan suka-suka je tulis bahan bantu tersebut. Kenapa? Sebab nanti bila soalan di bahagian B, berdasarkan jawapan anda di 2A, pilih satu dan terangkan langkah-langkah menghasilkan bahan bantu tersebut. Andai kata anda tidak pernah menghasilkan bahan bantu tersebut, anda akan mempunyai masalah untuk menulis langkah-langkah tersebut. Okey, baik, kalau kat sini kan, okey, Alia hari tu buat apa? Kitaran hidup ke struktur haiwan? Alia? Boleh? Alia buat kitaran hidup haiwan ke Alia buat struktur haiwan? Saya buat setara hidup. Kitaran hidup haiwan apa ya? Haiwan apa yang Alia pilih hari tu? Rama-rama. Okey, baik. Sekarang boleh tak Alia terangkan langkah-langkah menghasilkan bahan bantu tersebut? 1. Menyediakan bahan dan peralatan yang hendak digunakan. 2. Melukiskan dan mewarnakan gambar kitaran hidup haiwan dan gunting mengikut bentuknya. 3. Menyusunkan gambar-gambar tadi di atas kad manila melekatkan gambar-gambar tersebut menggunakan gam. 4. Membuatkan anak panah di antara setiap gambar yang menunjukkan kitaran hidup. 5. Menghiaskan carta kitaran hidup mengikut kreativiti masing-masing. Okey, bagus, jawapan penuh dengan kreatif. Okey, soalan terakhir untuk Alia hari ini, terangkan 2 kelebihan bahan bantu yang Alia hasilkan itu. 1. Berinformasi, bermaklumat. Kanak-kanak mengetahui tentang kitaran hidup sesuatu haiwan. 2. Menarik. Kitaran hidup haiwan yang dihasilkan berwarna-warni dan menarik perhatian kanak-kanak untuk belajar. Okey, terima kasih Alia. 10 markah cikgu bagi dekat Alia. Okey, baik murid-murid. Apabila ada perkataan terangkan, okey, bermaksud kamu mesti memberikan satu jawapan, kamu mesti memberikan penerangan. Okey, kat sini ini ialah jawapannya. Okey, kamu bagi tahu jawapannya ialah bahan bantu itu yang kamu hasilkan itu berinformasi, bermaklumat. Terangkan macam mana. Jadi kamu terangkan kanak-kanak dapat mengetahui tentang kitaran hidup sesuatu haiwan. Okey, begitu juga nombor 2, kamu bagi jawapan menarik. Terangkan macam mana menariknya itu. Kamu kata kitaran hidup haiwan yang dihasilkan itu berwarna-warni dan menarik perhatian kanak-kanak untuk belajar. Ingat, ada soalan terangkan bermaksud satu jawapan, satu penerangan, satu jawapan, satu penerangan, barulah cikgu nak bagi kamu 4 markah. Okey? Baik, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Fazira, kanak-kanak berusia 4 tahun masih tidak boleh mengenal nombor dengan betul berbanding dengan kawan-kawannya di taska. Dan sebagai guru taska, anda ingin membantu Fazira dengan menjalankan aktiviti awal matematik mengenal nombor yang sesuai dengan peringkat umurnya. Baik, saya nak tanya kepada Lisa. Lisa, apakah 2 bahan bantu yang sesuai Lisa untuk kita tolong Fazira ni? Puzzle nombor dengan poster nombor. Okey, sama tadi macam soalan yang kedua tadi, bila dia tanya pasal 2 bahan bantu cadangan, pastikan anda menulis bahan bantu yang pernah anda hasilkan, yang ada anda pengalaman menghasilkannya. Kenapa? Sebab soalan ini berkait. Awak tengok soalan yang bahagian B, berdasarkan jawapan di 3A, nampak dia berkait. Pilih satu bahan bantu dan tuliskan langkah-langkah menjalankan menggunakan bahan bantu anda tersebut. Okey, Lisa pilih apa Lisa? Saya pilih puzzle nombor. Okey, terangkan langkah-langkah menjalankan aktiviti tersebut Lisa. Menerangkan aktiviti yang akan dijalankan, menunjukkan puzzle nombor kepada kanak-kanak, mengajar kanak-kanak mengenai nombor dengan menggunakan puzzle nombor tersebut, menjalankan soal jawab tentang aktiviti yang dijalankan, memberi penghargaan dan pujian kepada kanak-kanak, mengemaskan tempat dan peralatan yang digunakan. Okey, terima kasih Lisa. Dan soalan yang terakhir untuk Lisa hari ini, nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan awal matematik kanak-kanak. Persekitaran,
asuhan keluarga, komunikasi. Okey, ada dua jawapan lain yang boleh kamu berikan, iaitu permainan dan juga peraturan dan juga deria awal kanak-kanak. Okey, selain daripada 3 jawapan tersebut, 2 lagi jawapan itu juga boleh kamu gunakan. Dan soalan terakhir kita pada hari ini, okey, kita dah sampai ke penghujung soalan. Okey, kat situ kita nampak ada blok yang berwarna-warni. Okey, kamu telah diberikan blok yang bernombor, pelbagai warna dan bentuk. Jadi berdasarkan bahan bantu seperti di atas, nyatakan satu aktiviti pemikiran logik yang boleh dilaksanakan. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi ada 4 aktiviti: pengasingan, memadan, menganggar ataupun menggunakan gadget dan permainan interaktif. Baik, cikgu terus tanya Ira lah. Okey, antara keempat-empat ni berdasarkan gambar yang diberikan, aktiviti apa yang sesuai, Ira? Pengasingan, cikgu. Ya, betul. Aktiviti pengasingan. Okey, baik. Berdasarkan jawapan di 4A, okey, huraikan aktiviti pemikiran logik yang boleh dilaksanakan. Okey, aktiviti pemikiran logik ni bermaksud aktiviti yang kamu boleh jalankan bersama dengan kanak-kanak. Mungkin ada soalan, cikgu, kami tak pernah gunakan blok tapi kami hanya menggunakan bahan amali kami sahaja. Okey, macam mana kami nak gunakan blok, cikgu? Macam mana kami nak tulis langkah-langkah ni? Baik, kamu sebenarnya tak ada masalah sebab kamu dah banyak menjalankan aktiviti bersama dengan kanak-kanak. Kamu cuma orang kata manipulasi sedikit saja, okey? Jadi biasanya langkah yang pertama, okey, apa yang kita perlu buat? Yang pertama sekali mestilah kita sediakan bahan, bukan? Bila kita nak jalankan aktiviti bersama dengan kanak-kanak, yang pertama sekali kita sediakan bahan. Jadi kat sini kita tukarlah, kita sediakan blok yang mempunyai pelbagai warna, pelbagai bentuk dan juga nombor. Okey, bila kita dah sediakan blok, nombor 2 biasanya kita buat apa dalam aktiviti menjalankan bersama dengan kanak-kanak? Yang kedua, mestilah kita terangkan kepada kanak-kanak tentang aktiviti yang kita hendak jalankan. Baik, yang ketiga kita suruh buat apa? Yang ketiga inilah kamu kena kreatif sedikit sebab kamu kena bagi tahu, kamu kena terangkan apakah aktiviti yang kamu hendak jalankan bersama dengan kanak-kanak tersebut. Jadi kat sini cikgu meminta kanak-kanak menghasilkan blok tersebut sama ada mengikut bentuk, warna atau nombor. Dan yang keempat, cikgu kata bila kita dah jalankan aktiviti itu, jangan lupa memberikan pujian dan motivasi yang positif kepada kanak-kanak. Dan yang terakhir, dah habis buat aktiviti semua, kita minta kanak-kanak mengemaskan peralatan dan membersihkan tempat. Yang penting mesti ikut urutan, yang penting mesti 5 langkah atau lebih dan yang penting juga mesti menggunakan kata kerja di awal ayat. Okey, soalan terakhir untuk Ira pada hari ini. Selain aktiviti bermain blok, nyatakan aktiviti lain yang boleh digunakan untuk pemikiran logik, Ira. Kad imbasan, puzzle, bermain air. Okey, ada 2 lagi jawapan alternatif yang boleh kamu gunakan, iaitu aktiviti bayang-bayang dan juga mencampurkan warna. Terima kasih anak-anak murid saya. Anda hebat semua pada hari ini. 10 markah yang penuh untuk anda hari ini. Hebat semua cikgu. Dapat berikan fokus dan dapat berikan jawapan yang terbaik untuk soalan-soalan yang diberikan oleh guru kita pada hari ini. Cikgu, kita dah sampai pada penghujung siaran. Mungkin cikgu boleh berikan kongsikan rumusan untuk topik kita pada hari ini? Okey, apa yang saya nak sampaikan pada hari ini ialah murid-murid, sebenarnya hidup kita ini sendiri pun ibarat seperti matematik. Ada tambah, ada tolak, ada darab, ada bahagi. Jadi tambahkanlah dalam diri kamu ini semua perkara yang membawa kepada kebaikan dan tolaklah keluar daripada diri kamu ini semua perkara yang boleh membawa kemusnahan dalam hidup kamu. Dan gandakanlah usaha ataupun darabkanlah usaha untuk kamu mencapai kejayaan yang terpenting dalam hidup kamu dan bahagikanlah masa yang diperuntukkan oleh Tuhan kepada kamu dengan sebaik-baik perkara. Murid-murid, kamu masih lagi ada masa. Teruskan berusaha untuk SPM bagi tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wah, terbaik rumusan daripada guru kita pada hari ini berkenaan dengan topik kita, asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak, topik perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Terima kasih cikgu. Sama-sama, terima kasih juga Syafiqah. jurubahasa isyarat kita. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet, bahkan juga di seluruh Malaysia. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM